Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ke-26 Parlimen membantu dengan sukarelawan dan telah membuat cadangan-cadangan mengenai bagaimana kaedah pada pandangan saya dalam media sosial untuk membaiki apa yang sedang berlaku mengenai banjir ini. Di sini saya ingin menambah lagi, bagaimanakah industri insurans membantu pemilik kenderaan yang terjejas banjir. Insurans sepatutnya turut memberi perlindungan kepada rumah dan kenderaan akibat bencana banjir. Kedua, apakah respons Kementerian Keuangan bagi mempercepatkan proses perolehan bagi memperbaiki kerosakan prasarana seperti jalan raya, jambatan, bangunan-bangunan awam dan berapa anggaran peruntukan untuk pembaikan. Ketiga, mohon berikan maklum balas Suruhanjaya Siasatan Diraja yang disebut oleh Batang Lupar yang juga dicadang oleh kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia mengenai matlamat pembangunan lestari termasuk ahli akademik dan juga NGO. Keempat, perbaiki apps aplikasi di handphone seperti MySejahtera. Wujudkan seperti MySejahtera, bolehlah disebut sebagai apps banjir atau awas banjir atau sedia banjir atau info banjir. Yang ada sekarang ini, My Public Info Banjir perlu disebar luas agar rakyat tahu kewujudannya. Kelima, dipahamkan bahawa Pusat Ramalan dan Amaran Banjir PRAB sedang menyediakan program ramalan amaran banjir dijangka siap 2023. Mungkin itu sudah terlalu lambat, mesti disiapkan segera. Boleh beri ramalan cuaca 2 atau 3 hari lebih awal sebagai EWS, Early Warning System atau sistem amaran awal yang berkesan. Seterusnya, yang keenam ialah konsep DLL, iaitu dalamkan, luruskan, lebarkan sungai, parit dan saliran di kawasan yang sering berlaku banjir sangat berkesan. Dan ia berlaku di Pontian dan Pontian kini tidak ada lagi berlaku banjir besar kerana telah didalamkan, diluruskan dan dilebarkan sungai-sungai yang besar. Ketujuh, minta kementerian berkaitan memberi penjelasan kepada cadangan agar dibina semula Canal City, terusan 18 km antara Sungai Kelang dan Sungai Langat yang boleh menjadi kawalan banjir, pembangunan bandar dan juga produk pelancongan yang baik. Kelapan, Smart Tunnel di KL sangat berkesan. Selain membantu menyelesaikan banjir kilat, boleh menyuraikan trafik. Apakah ada keperluan untuk dibina sebuah lagi Smart Tunnel di KL? Kesembilan, banjir kilat, banjir termenung, banjir biasa, banjir besar itu antara perkara yang kita selalu dengar dan malam tadi pun ada lagi banjir kilat libatkan 250 rumah di Ipoh. Lain tempat, lain puncanya. Oleh itu, Jawatankuasa Kabinet mengenai banjir, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat wajar meneliti the best practices di luar negara mengikut target spesifik bagi menangani perubahan iklim dan pemanasan global yang menjadi isu besar, global warming dan climate change dengan izin. 10. Mewujudkan skuad banjir di kalangan masyarakat dan juga NGO seperti bomba sukarela. Membantu SMART, Special Malaysia Disaster Assistance and Rescue Team, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia. Saya ingin bertanya apa peranan SMART ketika banjir baru-baru ini, mohon penjelasan. Ke-11, Hala 7 Inovasi Air Kebangsaan 2021-2040 disedia oleh NAHRIM atau Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia, antara lain penggunaan IR 4.0, sistem bersepadu, sungai, tasik, pantai. Setakat mana perkembangan Hala 7 ini? Ke-10, berapa kos dan setakat mana kelulusan untuk pelan pengurusan lembangan sungai bersepadu IRBM yang JPS telah sediakan, 14 untuk Semenanjung, 4 Sabah, 7 Sarawak, yang meliputi antara lain 70% keluasan Semenanjung. Ke-13, peralatan banjir kepada rakyat diberi pada ketua-ketua masyarakat, NGO, rukun tetangga, anggota rela di kawasan banjir. Contoh, bot angin, inflatable boat. Di Lazada cuma RM377, di Shopee RM219 hingga RM256. Perlu ada, selain daripada itu, generator, lampu bateri, lampu solar perlu dibekalkan untuk tujuan-tujuan kecemasan. Ke-14, penyelenggaraan parit saliran di kampung perlu kerap dilakukan. Serah semula kepada JPKK seperti sebelum ini agar ianya lebih berkesan. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada Kementerian Keuangan, apakah langkah-langkah kerajaan untuk membantu pencarum yang kini simpanan kurang daripada RM10,000 dari sudut peningkatan pendapatan secara jangka masa sederhana dan panjang, lebih-lebih lagi jika mereka ini ditimpa bencana. Saya juga ingin bertanya bahawa ada 6.83 juta pencarum memiliki lebih daripada RM10,000, malahan ratusan ribu KWSP. Adakah mereka dibenarkan untuk mengeluarkan akibat banjir atau juga akibat COVID dengan PKP 1.0 dan 2.0?
Seksyen 54 Akta KWSP 1991 menyebut ahli kumpulan wang itu memerlukan pembiayaan bagi maksud kelestarian hidup boleh mengeluarkan. Ahli kumpulan wang itu memerlukan pembiayaan untuk membantu menambah pendapatannya bagi maksud keberterusan hidup juga boleh mengeluarkan. Saya mohon penjelasan yang tuntas daripada Menteri Keuangan. Terima kasih.